Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini. Saya akan meneruskan penghuraian berkenaan dengan perkara-perkara yang telah ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam terjemahan kitab Al-Hikam. Kita terus kepada tajuk yang pertama, iaitu panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah. Okey. Kita akan terus kepada perkara yang pertama yang dicatat di sini. Setengah dari tanda bahawa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, iaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah ketika terjadinya padanya suatu kesalahan ataupun dosa. Ini dia sebut di sini berkenaan dengan tanda seseorang itu, ataupun kalau kita relate kepada diri kita, kalau kita nak tahu bahawa kita ni bersandar kepada amalan kita, maka kita akan kurang pengharapan kita pada Allah. Bila buat kesalahan, kita kurang bersandar ataupun kita kurang mengharap kepada rahmat Allah. Okey. Kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, bererti tidak ada tempat bersandar. Syahadah kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimah ini bila kita sebut tidak ada Tuhan, maknanya tidak ada benda lain. Tidak ada tempat lain yang boleh kita bersandar, yang boleh kita berlindung, yang kita boleh berharap kecuali Allah. Kecuali Allah. Bila kita sebut, bila kita letak betul-betul dalam hati kita bahawa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak ada benda lain yang boleh kita harapkan. Tidak ada benda lain yang boleh kita bersandar. Tidak ada benda lain yang boleh kita berlindung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada juga yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ia meliputi semua ni. Kalimah la ilaha illallah ni meliputi semua aspek kehidupan kita. Yang pertama tadi kita sebut bahawa bila kita sebut la ilaha illallah ni, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Dan tidak ada juga yang menolak ataupun menerima kecuali Allah. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha, beramal. Sedang hakikat syariat itu melarang kita untuk menyandarkan diri kita kepada amal usaha kita. Memanglah kita digalakkan berzikir, mengaji, buat amal ibadat banyak-banyak, bersedekah banyak-banyak. Tetapi kita tidak boleh bersandar kepada amalan-amalan kita itu. Lepas tu kita kena sandar pada apa? Pada Allah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah la haula wala quwwata illa billah pula. Tidak ada daya upaya. Tidak ada kekuatan untuk mengelakkan diri daripada bahaya kesalahan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan, pertolongan Allah dan kurnia rahmatnya semata-mata. Bila kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maknanya memang kita kena letak diri kita ni tak ada kekuatan, tak ada daya upaya untuk mengelak daripada buat dosa. Kena bergantung pada Allah juga, supaya Allah ni bantu kita. Bantu kita, tolong kita dengan kurnia rahmatnya untuk kita tetap teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena
Kena perhati molek. Tiap amalan kita tu. Dah. Jangan kita bergantung kepada amalan kita. Aku ni banyak dah mai sunat. Boleh dah masuk syurga. Tak boleh gitu. Jangan bergantung kepada amalan kita. Kena gantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Surah Yunus ayat 58. Maksudnya, hanya kerana merasakan kurnia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Kita gembira kerana Allah. Ini tercatat dalam surah Yunus ni. Kerana rahmat Allah. Jadi kita rasa gembira. Berbanding apa yang kita kumpulkan sendiri. Tidak semestinya kita ada harta, kita berjaya, lalu kita gembira dengan kejayaan kita. Sebenarnya kegembiraan kita itu adalah kerana kurniaan Allah. Berapa ramai orang yang berjaya, orang yang berharta, orang yang kaya-raya tak gembira. Tetapi berapa ramai orang yang tak ada apa-apa tapi hidup dalam keadaan gembira. Kerana kegembiraan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang bersandar pada amal usaha itu bererti lupa pada kurnia rahmat Allah. Apabila kita bersandar kepada amalan kita, maknanya kita lupa pada kurnia rahmat Allah yang memberi taufik, hidayah. Dan pasti akan hadir apa dia? Bila kita lupa kepada rahmat Allah ni, akan hadir sombong, ujub, merasa sempurna diri. Dan akhirnya kita terjebak dengan pujuk rayu syaitan. Kita terjebak dengan pujuk rayu syaitan. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita. Ini yang mungkin dalam keadaan kita tak sedar kita pernah melakukan perkara ini. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman ini dia mendapat kekuatan luar biasa. Dia mendapat kuasa luar biasa. Tetapi dia tetap menyatakan bahawa haza min fadli Rabbi. Ini semata-mata kurnia Allah. Maka ini yang kita kena terapkan dalam diri kita. Apabila kita berjaya, apabila kita mempunyai kekuatan, apabila orang memuji-muji tentang kejayaan kita, maka sebutlah seperti yang disebut oleh Nabi Sulaiman. Haza min fadli Rabbi. Semua ni adalah kurniaan Allah. Ya, semua ni adalah semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Barulah apabila kita letak begitu dalam diri kita, barulah kita boleh tangkis, boleh buang ego kita, kesombongan kita, ujub kita dengan apa yang kita ada dalam diri kita. Allahu Akbar. Kita kena sedari apa yang kita ada, kecerdikan kita, kekuatan kita. Semua perkara yang ada dalam diri kita adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya hak Allah. Tidak ada hak kita, tidak ada kita punya. Semuanya adalah
kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.